Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat berjumpa kembali pada malam minggu setelah kita berehat beberapa minggu, dan kita akan berehat lagi untuk 2 minggu ke hadapan ni. Minggu depan saya balik Kelantan, minggu satu lagi tu cuti Deepawali ke apa, so saya pun tak ada. So kita akan update dalam grup, dan kita buatlah bila kita ada kesempatan kita akan buat. So syukur alhamdulillah hari ni kita ada kesempatan dan kita ada kesihatan yang baik lah. So kita masih lagi menyambung perbincangan kita. Kita masih lagi menyambung perbincangan kita mengenai wasiat di dalam kitab Bahrul Madhi. Bahrul Madhi juzuk ke 14 mengenai wasiat. Saya ingat lepas habis kitab Bahrul Madhi ni, saya akan baca kitab saya lah kot. Saya akan baca buku yang saya tulis kan. Saya tulis banyak-banyak buku, saya sendiri pun tak baca, siapa lagi nak baca kan. Cuma itulah, saya akan baca buku saya tu secara agak detail lah maknanya, dan tidak ada tempoh target lah. So kalau yang nak bertempoh ada target tu, dia kena pergi kursus lah. So tak apa, kita habiskan kitab ni sebab kita dah memang start kitab ni agak lama dah. So bab yang ke 83, Babu ma ja'a yubda'u biddaini qabla al-wasiyati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan dimulai membayar hutang lebih dahulu daripada meluluskan wasiat. Harta tu adalah bayar hutang dulu sebelum dilaksanakan wasiat. An Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyati wa antum taqra'una al-wasiyata qabla ad-dain. Daripada Ali sallallahu alaihi wasallam ataupun karamallahu wajhah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar hutang dahulu dari wasiat, dan kamu membaca dalam Al-Quran itu wasiat dahulu dari hutang. So maknanya nak cerita harta pusaka tu selesaikan jenazah, bayar hutang dulu sebelum wasiat, kemudian barulah difaraidkan. Cuma yang jadi confuse di dalam Al-Quran tu disebut wasiat dulu baru hutang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada menyebutkan wasiat dahulu daripada hutang. Maka menjadikan faham pada orang jika sekiranya seorang mati meninggalkan harta serta berwasiat atas hartanya, dan ada pula meninggalkan hutang. So dia ada wasiat dan dia ada hutang. Maka diluluskan wasiat lebih dahulu daripada membayar hutang. So ada bila orang membaca Al-Quran, dalam Al-Quran tu lafaz wasiat disebut terdahulu daripada hutang. So ada yang faham melaksanakan wasiat sebelum hutang. Maka sungguhnya siapa-siapa faham demikian itu ialah faham yang salah. Salah lah kalau wasiat dulu baru hutang. Dia kena bayar hutang dulu baru laksanakan wasiat. Kerana dengan perbuatan Nabi menunjuklah dahulu wasiat daripada hutang itu pada bacaan jua, tidak pada amal.
Yang disebut wasiat dulu baru hutang tu pada bacaan sahaja, bukan pada amal. Adapun pada amal tetap dahulukan membayar hutang jikalau menghabisi harta si mati sekalipun. So bayar hutang dulu, walaupun akhirnya habis harta si mati, tak boleh nak laksanakan wasiat dulu. Tapi tak apalah, kena bayar hutang dulu. Bermula ni ada bermula ni mubtada aja, bermula. Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, kata Abu Isa, an Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyyati wa antum taqra'una al-wasiyyata qabla ad-daini. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW telah membayar ia akan hutang dahulu daripada menyempurnakan wasiat. Supaya hutang dulu sebelum wasiat. Padahalnya sekalian kamu membaca di dalam Al-Quran akan wasiat disebut dahulu daripada hutang. Walaupun dalam Al-Quran itu disebut kata wasiat sebelum hutang, tetapi dari sudut praktisnya bayar hutang dulu baru laksanakan wasiat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi sekalian ulama semuanya. Semua ulama iaitu dimulai membayar hutang dahulu daripada wasiat. Dia tak ada isu sangat sebenarnya, cuma confuse apabila membaca Al-Quran tu. Wasiat itu mengapa disebut dahulu dari hutang di dalam Al-Quran? Kenapa dalam Al-Quran disebut perkataan wasiat dulu sebelum hutang? So mengikut pendapat pengarang ni, Idris Al-Marbawi, senya telah dijawab oleh ulama, sebab pun wasiat dahulu dari hutang di dalam Al-Quran itu kerana menunjukkan atas berat suruh meluluskan wasiat itu. Kerana ramai orang yang membangkang wasiat. So dia cakap ni wasiat ni janganlah dibangkang, ataupun wasiat ni laksanakanlah. Laksanakan, jangan buat tak tahu pasal wasiat. Sebab tu disebut wasiat dulu sebelum hutang. Sebab hutang tu boleh dikatakan ada yang menuntut, jadi nak tak nak kena bayar. Tapi wasiat ni waris wada aja. Sebab tu dia sebut wasiat dulu tu untuk menunjukkan betapa pentingnya wasiat. Tu maksud dia. Seolah-olahnya lebih dari hutang. Seolah-olah, tapi bukan. Hutang dulu penting sebenarnya, tapi seolah-olah. Dan hutang itu tidak rupa diberatkan. Hutang tu dia tidaklah sangat perlu ditekankan kerana ia telah ada dikirakan dengan barang yang menguatkan pasti bayarnya. Hutang tu kalau kita tak stres pun memang akan dibayar juga sebab orang akan tuntut. Tapi wasiat ni kalau tidak kita highlight, orang akan buat, tak ada apalah kot, macam tu. Iaitu dengan kuat tuntut daripada orang yang berpiutang. So hutang ni memang akan tuntut. So nak tak nak memang kena bayar. Jadi dikemudiankan perkataan hutang pun tidak mengapa. Contohnya macam itulah, sebab tu dia sebut wasiat sebelum hutang, tapi dari sudut praktisnya hutang dulu sebelum wasiat. Adapun wasiat itu mahu jadi ringan meluluskannya, kerana apabila datang berbekas hati segala waris mendengar wasiat pada harta itu, sudahlah jadi mahu menarik, tak mahu meluluskannya. So dia bila waris dengar wasiat itu dan ini, waris pun kata tak payahlah kita luluskan wasiat. Sedangkan wasiat itu penting, sekiranya wasiat itu tidak lebih 1/3 dan wasiat kepada bukan waris, tidak relevan pun kelulusan daripada waris. Ia perlu dilaksanakan. Wasi itu perlu laksanakan terus tanpa izin pun, sebab itu adalah wasiat kepada bukan waris pada kadar 1/3. So kena fahamlah wasiat itu penting. Jangan ignore, sebab wasiat itu hak pewasiat, hak pemilik harta semasa hidupnya dia sudah mewasiatkan. Itu hak dia. Dengan kerana itu disebut Allah Ta'ala dalam Al-Qurannya akan wasiat dahulu daripada hutang itu, iaitu menjadikan rupa berat suruh itu. Itu pandangan
pengarang lah, dia kata kenapa disebut wasiat dulu tu nak tunjuk betapa pentingnya wasiat. Hutang tu kita tidak highlight pun orang tahu juga. Macam tu. So akan dibayar juga, tapi wasiat perlu di highlight. So itulah lebih kurangnya. So hutang dululah sebelum wasiat. Cuma kita membaca pendapat inilah Muhammad Idris Al-Marbawi. Bab seterusnya, babu ma jaa fir rajuli yatasaddaqu aw ya'tiqu indal maut. Yang ni pun jarang kita jumpa. Bahkan mungkin tak pernah jumpa sebelum ni, tetapi ini disyarahkan di dalam kitab Bahrul Madhi. Semujur juga kita buka Bahrul Madhi ni dan kita baca kan. Kita ingatkan dah baik dah. Rupanya ia adalah satu amalan yang tercela kan. Bukan tercela, apa maknanya berkurangan pahala apabila bersedekah pada waktu maut, maradul maut. Bab yang telah datang ia pada menyatakan lelaki yang bersedekah ia, lelaki itu lelaki dan wanita lah, cuma contoh kan, ar-rajuli. Bersedekah ia lelaki itu, atau memerdekakan abdi atau jariah pada waktu maut, menjelang maut barulah dia nak bersedekah. An Abi Habibat at-Ta'i, ada yang takut nak apply tauliah mengajar sebab dia takut dia kena baca kitab kan. Takut kena baca kitab, kemudian tak ada baris. Tapi saya apply mengajar kat Negeri Sembilan baru ni, nasib baik dia tak suruh baca kitab lah. Tapi soalan tu memang kau-kau jugalah. Taklah tengok pada panel lah kot. Tapi tak apalah, ini ada baris, kita bacalah. An Abi Habibat at-Ta'i qala awsa ilayya akhi bi ta'ifatin min malihi falaqitu Abad Darda'i faqultu inna akhi awsa ilayya bi ta'ifatin min malihi fa aina tarali wad'ahu fil fuqara'i awil masakini awil mujahidina fi sabilillahi faqala amma ana falau kuntu lam a'dil bil mujahidin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mathalul ladzi yu'tiku 'indal mauti kamathalil ladzi yuhdi idza syabi'a. Hasanun sahihun. Daripada Abi Habibah at-Ta'i, kata Abi Habibah, telah berwasiat ia, ada seorang saudara dia telah berwasiat kepadaku, kepada Abi Habibah, saudaraku. Saudaraku lah yang berwasiat. Saudara kepada Abi Habibah itu berwasiat satu jumlah daripada hartanya. Sejumlah hartanya saudara Abi Habibah tadi. Maka berjumpa aku, Abi Habibah itu berjumpa Abu Darda. So saudara Abi Habibah ni dia berwasiat sejumlah harta. Dia pesanlah kepada Abi Habibah at-Ta'i. So Abi Habibah pun berjumpa Abu Darda. Maka kata Abi Habibah, bahawasanya saudara aku berwasiat ia padaku sejumlah daripada hartanya. Aku ni saudara aku ada berwasiat ada sejumlah harta. Maka di mana engkau, pada pendapat engkau Abi Darda, fikirkan bagiku menghantar harta tadi pada orang-orang fakir atau orang-orang miskin atau orang-orang perang pada sabilillah. Maknanya Abi Habibah ni tanya pendapat Abu Darda. So aku ni ada terima wasiat sejumlah harta ni. So mana aku nak letak ni? Adakah nak letak pada fakir miskin ataupun fakir, orang miskin atau perang fisabilillah. Maka kata Abi Darda, ada pun aku, maka jikalau aku tiada aku samakan dengan orang-orang perang sabil, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, umpama orang yang memerdekakan pada waktu mati seumpama orang berhadiah apabila kenyang. Maknanya jangan menganggap pemberian sewaktu hendak mati itu seolah-olah macam fisabilillah lah. Macam besar sangat. Walhal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang maknanya bersedekah ataupun memerdekakan hamba pada waktu mati seumpama orang berhadiah apabila kenyang. Tengah kenyang baru nak bagi hadiah. Maknanya darjat tu rendah lah. Uraian ada sikit lagi lah kat bawah ni. So kita baca dulu. An Aisyata anna Barirata ja'at tasta'inu Aisyata fi kitabatiha walam takun qadat min kitabatiha syai'an. Faqalat laha Aisyatu irji'i ila ahliki fa in ahabbu aqdi anki kitabataki wa yakunu li walauki. Fadhakarat dhalika Bariratu li ahliha fa'abaw. Wa qalu in sya'at an tahtasiba alayki wa yakuna lana walauki faltaf'al. Fadhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'i fa'taqi fa innamal wala'u liman a'taqa. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata marrah hasanun sahihun. Daripada Aisyah, hadis ni daripada Aisyah bahawasanya Barirah ni seorang hamba lah. Datang Barirah minta tolong pada Aisyah. Barirah ni minta tolong pada Aisyah pada kitabahnya. Kitabah ni satu perjanjian di antara hamba dengan tuan hamba. Ini kita belajar pasal hamba dengan tuan hamba. Tak apalah, dah ada dah ni, kita belajar lah walaupun kita tak ada hamba sekarang. Dan belum ada dibayarnya Barirah lah. Barirah tu belum bayar lagi. Dia kitabah ni satu perjanjian antara hamba dengan tuan hamba dia. Maknanya dalam tempoh masa tertentu sekiranya kau bayar dekat aku, contohnya RM500 dalam masa 5 tahun. So bila kau bayar RM500 maka engkau tertebus, maka engkau merdeka tidak menjadi hamba. So adalah perjanjian tu antara Barirah dengan tuan dia tu. Tapi belum ada dibayarnya. Barirah belum bayar, tapi tempoh masa dah nak habis. Daripada kitabahnya, daripada ikat janjinya tu dia tak bayar sesuatu, tak bayar apa pun. Maka berkata baginya Aisyah, maka Aisyah berkata kepada Barirah, pergilah pulang kepada ahlimu. Kamu balik, kamu balik, jumpa ahlimu, jumpa tuan kamu tu lah. Maka jika suka mereka itu, boleh aku bayar daripadamu, kitabahmu. Kalaulah tuan kau tu setuju, aku yang akan bayar, katanya Aisyah. Dan jadi bagiku walakmu. So bila aku bayar, jadi engkau kena walak pada aku lah. Itu maknanya bertukar tuan lah. Bila aku bayar, kau terlepas daripada tuan kamu tu, maka engkau walak kepada aku. Jika mahu ia bahawa sedekahkan atasmu dan jadi bagi kamu walakmu, maka perbuatlah. So kalaulah tuan kamu tu setuju, so aku akan perbuatlah. Tapi ini apa? Bukan, saya salah baris. Maka disebut yang demikian itu Barirah bagi ahlinya. So Barirah balik dan Barirah bagi tahu kepada tuan dia, kepada ahlinya. Maka enggan mereka, fa'abau tadi kan, maka enggan. Tuan kepada Barirah tu dia tak setuju dengan offer daripada Aisyah. Dan kata tuan tu lah, kata mereka itu ahli, mana keluarga, bukan keluarga tuan tu lah. Dia yang sebut, jika mahu ia bahawa sedekahkan atasmu dan jadi bagi kamu walakmu, maka perbuatlah. Kalau Aisyah nak bayar dekat aku terimalah duit Aisyah, tapi still engkau walak kepada aku. Sebab bukan kau yang bayar, Aisyah yang bayar. Dia nak duit Aisyah, tapi dia nak walak tu masih lagi kepada dia.
Kalau Aisyah nak bayar, aku setuju. Tapi walak tu tak berubah. Walak tu datang pada aku juga. Jeng. Kalau macam tu aku terima, dia kata. Jadi um, dan bagi kamu walakmu, maka perbuatlah. Kalau nak buat macam tu aku terima, aku boleh terima duit, tapi walak tu masih lagi pada aku. So maka aku ni Aisyah sebutkan demikian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Barirah jumpa Aisyah tu, Rasulullah tak ada pada masa tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. So Barirah cakap, aku dah jumpa dengan maknanya tuan aku. Dia setuju untuk ambil duit kamu, tapi disebabkan kamu yang bayar, aku mesti walak kepada dia. Macam itulah. So Aisyah pada masa tu dia senyap lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, jumpa dengan Aisyah, barulah Aisyah bagi tahu Rasulullah. Gitulah. Maka bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bersabda, beli olehmu tu oleh Aisyah, kamu beli, kemudian merdekakan. Kamu belilah Barirah tu dan kamu merdekakan. Maka senya walak bagi mereka yang memerdekakannya. Walak itu bagi sesiapa yang memerdekakan hamba. Bila kau beli Barirah tu, maka memang Barirah akan walak kepada engkau. Itulah hukumnya. Kemudian bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya, Rasulullah pun bangun, Rasulullah bersabda, apa macam kaum mensyarat mereka itu akan beberapa syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Kenapalah mereka ini meletakkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Syarat yang dia letak, kalau Aisyah bayar, aku nak duit tapi walak kepada aku. Ini tak ada dalam kitab Allah, pandai-pandai je letak syarat. Siapa-siapa yang mensyaratkan satu syarat yang tiada dalam kitab Allah, maka tiada baginya. So, syarat itu tidak terpakai kerana bercanggah dengan syariat lah. Dan jika disyaratnya 100 kali, kan kata marah tak marah nak kata apa, maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahulah tak boleh letak syarat yang bercanggah walaupun 100 syarat. Wa inishtarata mi'ata marrah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ambil iktibar dan pengajaran bagi diri masing-masing yang ada berharta. Ini baru dia nak hurai. Dia start keluarkan hadis, kemudian dia hurai. So yang ada harta tu, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa pada bab ini. So yang ada harta kena perhatikan dalam bab ini. Iaitu siapa-siapa ada harta, tak usahlah nanti hampir mati baru mahu berbuat khairat, bersedekah dan berwakaf dan sebagainya. Tak usah, dia kata. Tak usah baru nak mati baru nak bagi benda-benda macam tu. Kerana perbuatan yang demikian itu mengurangkan dapat pahalanya. Pahala bersedekah dekat nak mati dengan pahala bersedekah semasa sihat itu berbeza. Walaupun pahala itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas itu adalah pahala, tetapi zahirnya mengikut hadis ni bezalah. Beza. Nak mati pun nak, tapi okey juga nak mati, buat juga kan pahala daripada tak buat langsung kan. Tapi tak apalah, mengurangkan pahala dia nak cakap. Dan jadi tergendala beberapa kebajikan bagimu, sebab terlalu kerikut masa hidup, tergendala kebajikan. Dan tidak disukai syarak. Tidak disukai syarak sebenarnya kalau menangguh-nangguhkan nak berbuat kebajikan, maknanya nak bersedekah, nak berwakaf. Itu buat jariah. Masa nak mati pun nak buat. Itu sebenarnya tidak disukai. Akan dikau memperbuat demikian itu. Kita baca apa yang pengarang sebut ni. Bahkan apabila ada harta, lekaslah berbuat khairat sebelum hampir mati. Maka mendapatlah kamu beberapa kebajikan. So bila ada harta tu, buatlah masa ada harta tu, tak payah nak tunggu dekat nak mati. Itu maksud dia. Dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, iaitu kata Abu Isa, kalau kau tak percaya kau dengar hadis ni. An Abi Habibah At-Ta'i qala awsa ilayya akhi bi ta'ifatin min malihi falaqitu Abad Darda'i faqultu inna akhi awsa ilayya bi ta'ifatin min malihi fa aina tarali wad'ahu fil fuqara'i awil masakini awil mujahidina fi sabilillahi
Diriwayatkan daripada Abi Habibah At-Tai, katanya, telah berwasiat kepada aku oleh saudaraku dengan satu jumlah daripada hartanya. Abi Habibah ni jadi wasi lah kot, kita faham kat sini. Yakni wasiatnya, ambil kepadamu harta aku sebagian-sebagian. Kau ambil harta aku adalah jumlahnya, maka aku ambil daripada hartanya. Kemudian daripada lepas mati tu aku ambil lah sebagaimana wasiatnya itu. Bila sudah aku ambil, maka aku pun pergi berjumpa seorang daripada sahabat Nabi SAW, namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Aku mahu tanya di mana aku letakkan harta yang diberi saudaraku dan pada khairat yang lebih utama aku perbuat. So, dianya tanya Abu Darda. Sebab dia bagi mungkin wasiat secara umum saja, sedekah jariah tu. So, aku nak letak kat mana sedekah jariah ni? Bila aku berjumpa dengan dia, lalu aku berkata, ya Abu Darda, sungguhnya saudara hamba telah mati, meninggal wasiat. Kiranya hamba ambil satu jumlah daripada hartanya bagi milik hamba dan di bawah perintah hamba. Maknanya ambil dan atas aku lah ni, sebab dia bagi general je lah, wasiat general untuk sedekah jariah. Maka sudahlah hamba terima harta tu, ambil dah ada dengan aku sekarang. Maka sekarang hamba hendak berbuat khairat pada harta itu. Di mana fikiran tuan hamba letakkan pada orang-orang fakir, yakni sedekahkan mereka itu, atau sedekahkan orang-orang, ataupun nafkahkan pada orang-orang perang sabilillah. Berikanlah fikiran tuan hamba itu pada hamba. Sebenarnya dia tanya pendapat Abu Darda lah, macam mana aku nak buat khairat terhadap sebahagian harta yang diwasiatkan oleh kawanku ini. Apakala didengar oleh Abu Darda akan perkataan itu, ia pun menjawabnya. Abu Darda pun kata, faqala amma ana falau kuntu lam a'dil bil mujahidin. Maka kata Abu Darda, adapun aku, jikalau sekiranya boleh aku berikhtiar harta dan dapat aku berbuat khairat seperti kamu itu, nescaya tiada aku samakan dengan berbuat khairat pada orang yang perang sabilillah. So, kau nak bagi harta yang orang wasiatkan masa nak mati tu, kau nak bagi pada fi sabilillah, dia takkan sama lah. Dia takkan sama, itu maksud dia. Kerana firman Allah Ta'ala, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Bermula semua bermula mubtada. Umpama orang yang menafkahkan mereka itu akan hartanya pada perang sabilillah, seumpama sebiji-bijian yang tumbuh daripadanya 7 tangkal. Fisabilillah ni secara umum ni. Pada tiap-tiap satu tangkai itu 100 biji. Seumpamanya kalau derma fisabilillah, infak fisabilillah, seumpama satu biji yang tumbuh 7 tangkal. Satu tangkal tu 100 pula. Dah jadi 700. Kan? Ini memang non-Muslim, dia baca ayat ni dia tak faham. Dia kata matematik daripada mana pula ni? 1 darab 7, 7 darab 100. Bagi satu-satu je lah. Tapi ini matematik di dalam Al-Quran. Tak boleh nak kira matematik engkau. Ini matematik dalam Al-Quran. Kalau engkau beriman, kau berimanlah dengan kitabullah. Kalau tidak, kau tak beriman, memanglah macam-macam kau query kan. Tapi dia baca. Sebab dia kata glamour sangat ayat ni. Dia pun baca kan. Dia pun matematik apa macam ni kan. Jadi kita pun bersabarlah sebab dia non-Muslim. Dia non-Muslim, dia tak faham matematik ni kan. Ini matematik pahala di akhirat. Memanglah dia bukan matematik logik kita. Terpulang kepada Allah lah kan. Maka demikianlah berbelanja pada perang sabilillah dapat 700 ganda. Dan Allah Ta'ala gandakan lagi, ada lagi. Yang gandakan lagi ni terpulang lah. Gandakan lagi bagi siapa yang dikehendaknya. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang non-Muslim tu tak apalah, kita layanlah dia.
kita apa, kena ada uslub dakwah lah dengan dia orang tu. Sebab ayat ni memang glamour, dia pun tak faham matematik apa pula kan. So kita nak katanya pahala itu besar dan Allah memberi pahala seolah-olah begitulah. Tapi bukan masa nak mati, itu maksud Abu Darda. Dan pula aku segerakan sekarang berbuat khairat itu, tidaklah aku nantikan sakit atau hampir mati. Tapi yang tu untuk masa sehat, dia kata. Masa mati aku tidak akan buatlah, katanya Abu Darda. Sebabnya ada hadis lain pula. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mathalul ladzi yu'tiku 'indal mauti kamathalil ladzi yuhdi idza syabi'a. Telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula, umpama pahala orang yang memerdekakan abdi pada waktu mati seumpama pahala orang yang memberi hadiah apabila telah kenyang ia. Seorang yang memerdekakan hamba waktu nak mati tu, maknanya buat sedekah jariah lah, maksudnya masa nak mati, termasuk membebaskan hamba. Umpama dianya pahala orang yang memberi hadiah apabila telah kenyang ia. Dia kenyang dah baru nak bagi hadiah. Jadi faham lah, macam nak bagi sisa dia lah, macam baki dia je ke. Dia sepatutnya bagi masa kita memerlukan dan sebagainya lah. Yang ni jadi berkurangan pahalanya itu yang Abu Darda bagi tahu sahabat yang bertanya tadi tu. Demikianlah juga bersedekah dan menafkahkan segala harta kepada jalan yang disuruh Allah pada waktu sakit mahu mati, tidak dapat pahala seperti buat masa segar tadilah. Tidak dapat pahalanya di dalam sukar dan elok hidup. Maknanya kalaulah masa elok hidup dan dalam keadaan kita pun memerlukan, tapi kita allocate sebahagiannya untuk bersedekah, sebahagiannya untuk kehidupan kita, itu lebih baik dan itu lebih banyak pahalanya. Bukannya memberi sedekah sewaktu kenyang kan. So bersedekah pada waktu hendak mati. Bermula hadis ini hasan lagi sahih. Sungguhnya sesetengah daripada orang yang berharta itu menanti-nanti ia membuat khairat bagi dirinya apakala tua dan apakala mahu mati. So bertangguh-tangguh dia nak membuat kebaikan sehingga tua dan apabila nak mati. Maka yang demikian itu telah dikatakan di atas tadi luput daripadanya beberapa banyak kebajikan. Bukan benda tu tak baik, benda tu baik, tapi luputlah beberapa kebaikan. Dan darjat-darjat yang tinggi, maknanya dia ada level dia jugalah. Dia ada level dia adalah rendah. Kerana nak mati tu barulah nak buat kebaikan kan. Tapi lebih baik jugalah daripada langsung tak buat. Dan setengah daripada orang yang berharta itu, bila nampak ia akan dirinya tiada akan hidup lagi, sudahlah ia takut akan hartanya didapati dan dipunyai oleh waris-waris. Ini lagi lah, dia tak nak bagi dekat waris, maka dia pun bagi je, barulah berwakaf kan. Saya pun ada satu kes berwakaf kepada Majlis Agama Islam, sebuah banglo kan. Dia berwakaf sebuah banglo, tapi banglo tu lebih daripada 1/3 kan. Itu masalahnya. Tapi tak apalah, itu iyalah bagus dah dia berwakaf tu. Tapi bila dia sebut banglo, rupanya banglo tu lah harta dia yang paling mahal pun, dan dia lebih daripada 1/3 kan. Jadi banglo tu dia kena dijual lah, dan 1/3 bagi dekat mawik, bakinya difaraidkan. Dia jadi terlebih lah sebenarnya. Sepatutnya kalau dia nak wakaf pun lebih baik dia buat wakaf tunai terus. Sebab banglo tu sedih lah waris. Sedih lah waris sebab banglo tu tempat dia orang tinggal apa semua kan. Tapi yalah, itulah masa nak mati ni macam-macam fikiran dia dah lah melebihi 1/3 kan. Sebab itulah fikiran tu dia dah macam tak tahulah, nak buktikan dia maradul maut tu susah juga. Tapi dibuat ni memang masa sakit, beberapa bulan lepas tu meninggal kan.
So sebab itulah kena buat masa sihat. Barulah cara perancangan tu betul. Kan? Bukan nak kata benda tu langsung salah, tapi alangkah baik kalaulah diwakafkan, wakaf tunai daripada simpanan contohnya. Sebab wakaf apa semua ni buat pahala dia bukannya pada nilai, kadang-kadang pada perancangan supaya tidak membebankan waris tu. Jadi waris pula kena jual sebab disebut banglo tu dalam lafaz wakaf melalui jalan wasiat tu dia sebut direct harta tu kan, harta tersebut tu kan, tidak dia sebut nilaian pada tabung dan sebagainya. Itulah, tak apalah, kes tu sedang berjalan lagi. So saya teringat aja. So maknanya kena buat masa sihat lah. Masa sakit ni macam-macam, perancangan tu dia jadi lain lah. Dan setengah daripada orang yang berharta itu bila nampak ia akan dirinya tiada akan hidup lagi, sudahlah ia takut akan hartanya didapati dan dipunyai oleh waris-waris. Ia pun lalu hendak bersedekah dan berbuat beberapa khairat, maka demikian itu tercela pada syarak. Tercela. Kalau waktu nak mati pun nak buat, ia dikira tercela. Sebab kadang-kadang perancangan dia tu agak melampau kan. Sedangkan meninggalkan waris daripada dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan meminta-minta ataupun menyusahkan lah. Kalau terpaksa pula kena jual dan sebagainya. Sedangkan hak pewasiat tu memang ada, tapi rancang betul-betul lah. Rancang supaya jangan menyusahkan waris. Rancang jangan sampai dia jadi susah lah, sebab walaupun waris ada 2/3, tapi 2/3 tu pada nilaian. Jadi rumah tu terpaksa dijual juga. Patut rumah tu di-maintain sahaja. Sepatutnya kalau saya lah. Bukan kita kedekut, tetapi melihat kepada meninggalkan waris dan keadaan kaya lebih baik daripada meminta-minta. Dan kita tidak perlu menyusahkan lah, sebab sudah pun ada portion yang lain untuk diwakafkan sebenarnya. Gitulah. Sungguh pun amalnya itu sah, tercela, tetapi tidak ada lebih baik daripada memperbuat amal dan menafkahkan harta pada waktu sihat, sebagaimana tersebut di dalam Al-Bukhari. Hadisnya begini. So kalau nak buat perancangan buat masa sihat lah, barulah dia punya pemikiran tu lebih rasional dan lebih genuine. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Qala an tusaddiqa wa anta sahihun harisun ta'malul ghaniyya wa takhshal faqr. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, telah berkata seorang lelaki bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa sedekah yang lebih afdal? Sabdanya dan jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekah kamu padahal kamu segak, lagi loba, mengangan-angan akan kaya dan takut akan fakir. So sedekah yang paling afdal, sedekah sewaktu kamu itu segar, sehat, segak, lagi loba, mengangat-angat akan kaya dan takut akan fakir. So masa sehat, segar bugar inilah kamu bersedekah, bukannya waktu nak mati. Pahala tu sikit lah, nak kata tak ada pahala langsung tak boleh juga, sebab dia adalah khairat. Memang betul lah pahala tu Allah yang tentukan, tetapi hadis ni menunjukkan tercela terus. Bersedekah dan memerdekakan abdi waktu mahu mati itu diumpamakan berhadiah, kemudian daripada sudah makan dengan kenyang, makan kenyang barulah berhadiah. Itu umpama yang bukan kita buat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat metafora tersebut kan, membuat perumpamaan tersebut. Demikianlah tersebut pada hadis dalam masalah 299 itu, iaitu tatkala nampak telah datang ke atas diri sendiri sebab bagi maut, maka itulah masa mahu memerdekakan hamba dan bersedekah. Maka sudahlah serupa ia dengan orang yang berhadiah lebih-lebih makanan yang dimakannya kemudian daripada kenyang. Sedekah munah lebih ya.
maka yang demikian itu sebagai sia-sia jua haknya dan tidak apa nama yang afdal padanya, kerana perbuatan yang demikian tidak terpuji. Bahkan puji dan afdal itu buat seperti dalam hadis yang tersebut dalam masalah 300 itu. Yang tadilah yang Abu Hurairah tadi, maknanya pada masa takut fakir itu masa itulah bersedekah. Masa takut miskin tu masa itu bersedekah. Tidaklah menantikan nampak padamu, tidak dapat menggunakan harta dengan kerana mahu mati, maka masa itu engkau mahu bengkalaikan dan menyerakkan. Mana rasa tak ada faedah dah harta aku ni, aku sedekah lah. Masa tu baru nak sedekah. So kuranglah pahala, bahkan dikatakan oleh pengarang ini tercela. Dia rasa tak ada guna dah harta aku yang banyak, aku pun nak mati, dan baik aku bagi. Baru nak bagi. Kita ni sedap dia cakap kan, benda yang payah kalau kena atas diri sendiri kan. Tapi tak apalah, kita saling mengingati faedah kita ilmu tadilah, faedah atas ilmu tu untuk kita saling mengingati lah. Tidaklah yang demikian itu terpuji pada syarak dan tiada terpuji pada makhluk Allah. Kerana mengapa nanti tiada dapat digunakan harta baru nak bersedekah dan berbuat khairat, dan mengapa mahu memberikan sisa-sisamu pada orang? Dengan kerana itu, kalau ada berpahala sekalipun, jadi berkurangan ia. Dan yang lebih afdalnya, iaitu seperti di dalam hadis tadi, tidak menantikan mahu mati dan menantikan waktu sakit. So tak payah tunggu nak mati dan tak payah tunggu sakit. Jikalau mahu dihabiskan harta-hartamu pada waktu segar itu kepada berbuat khairat, maka tiada cela pada syarak jikalau kamu itu orang yang sabar. So waktu kita sedang sihat, waktu sekarang ini sedang kita takut fakir tu, waktu itulah kita bersabar dan teruslah istiqamah dengan menderma, bersedekah dan buat jariah. Maksudnya bukan waktu sakit tadi. Memerdeka abdi atau jariah itu amat disukai oleh syarak kita. Ini pasal memerdekakan abdi. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa yang demikian ini, katanya yang Aisyah tu lah tadi, sebab dia dua hadis tadi kan. Atas tajuk ni dua hadis. An Aisyata anna Barirata ja'at tasta'inu Aisyata fi kitabatiha walam takun qadat min kitabatiha syai'an. Tak bayar apa lagi si Barirah ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat lagi pula, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya seorang jariah orang di negeri Madinah pada zaman Nabi itu namanya Barirah. Jariah ni mana hamba lah. Hamba tu nama Barirah radhiyallahu anha. Telah datang ia minta tolong pada Siti Aisyah, itu bayarkan kitabahnya. Dia minta Aisyah bayar kitabah dia, bayar ikat janji dia, bayar perjanjian dia, kitabah. Perjanjian di antara hamba tu dengan tuan hamba. Kitabah tu tak bayar lagi, nak expire dah, nak diudit dah, tapi tak bayar lagi. So dia minta Aisyah lah tolong bayar, macam itulah. Merdeka yang dijanjikan oleh tuannya. Kitabah tu satu perjanjian bagaimana cara untuk merdeka daripada tuan. So contohnya kau kena bayar sekian-sekian dalam masa sekian-sekian. So benda dah nak due, tapi Barirah ni belum bayar apa-apa lagi, jadi dia berjumpa dengan Aisyah. Dan belum ada dibayar oleh Barirah daripada kitabahnya itu suatu apapun, syai'an, tak bayar. Kerana tidak dapat ia membayarnya, kerana Barirah ini tidak mampu untuk membayar. Maklumlah ia satu jariah yang bersuami. Rupanya Barirah ni walaupun dia hamba yang ada suami. Di manalah mendapat wang membayar kitabah dengan senangnya. Memang susah lah untuk Barirah ni nak membayar. So Barirah dapat kemerdekaan daripada sebab Siti Aisyah. Telah dikatakan Barirah itu seorang jariah bagi sahabat Nabi SAW. Telah berikat janji, itu kitabah tadi, berikat janji ia dengan tuannya
apabila dibayarnya sekian wang di dalam sekian masanya, nescaya merdeka ia. Maka Barirah pun sukacita hatinya dan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari wang pembayar kitabahnya itu. Apakala cukup masa menunaikan janjinya, sudahlah Barirah itu tidak ada dapatnya menghimpun pembayarnya. Jadi dana diu tu tak dapat, tak cukup. Ia pun berikhtiar pada Siti Aisyah. So dia berjumpa lah, mengambil ikhtiar berjumpa dengan Siti Aisyah. Dan dahulu daripada ia mencakapkan halnya pada Siti Aisyah itu, selalu ia datang menolong. Dia sebenarnya Barirah ni dengan Siti Aisyah ni dia memang dah kenal dan memang dia selalu tolong Aisyah pun. Apa-apa yang dibuat pada Siti Aisyah di rumahnya, memang dia pun ada menolong Aisyah pada rumah dia. Maka pada satu kali yang akhir datangnya, bercakaplah ia dengan Siti Aisyah. So dia pun ambil kesempatan dan nak diu dah tu, dia cakap lah. Ya Tuan hamba Siti Aisyah, adalah hamba ini sangat besar duka citanya sekarang. Aku ni sedang berduka cita sekarang ni. Hamba ada berikat janji dengan Tuan hamba. Aku ada ikatan dengan Tuan akulah. Yakni ahli hamba apabila boleh hamba bayar sekian wangnya dalam sekian lamanya, nescaya jadi merdeka hamba. So kalau aku dapat bayar, aku boleh merdeka. Maka sekarang sudah cukup janji. Hamba tidak lagi hamba terbayar. Janji tu dah cukup dah ni, tapi tak bayar lagi dia kata. Tolonglah lepaskan hamba ini ya Siti Aisyah. Amatlah susah hati hamba dalam kehambaan. So kalau boleh kau tolonglah bayar kan. Bila didengar Siti Aisyah kan katanya demikian itu, lalu dijawabnya, faqalat laha Aisyatu irji'i ila ahliki fa in ahabbu aqdi anki kitabataki wa yakunu li wala uki. Maka Siti Aisyah kata baginya, pulanglah engkau kepada ahlimu, kau balik kepada ahli keluarga tuan hamba tadilah, kau balik, kau jumpa, tanya kepadanya, kau tanya kepada ahli keluarga tuan hamba tu, tuan kamu tu, adakah aku mahu membayar semua sekali wang perjanjian antara kamu dengan dia? Dan jika suka mereka itu, kau tanya boleh tak kalau aku nak bayar? Kau tanya dia orang tu, boleh tak aku nak bayar? Kalau dia orang suka, tuanmu tu suka, bolehlah aku bayar daripadamu kitabahmu itu dan jadi walakmu itu bagiku. So kalaulah dia orang setuju, aku boleh bayar dengan syarat bila lepas aku bayar maka engkau walak kepada aku. Itulah tentang Aisyah. Tapi kau tanya dululah. Kau tanya dulu. Masalah kitabah itu bagaimana mengetahui dengan terangnya. So dia explain pula perjanjian tu. Dengarlah akan datang ini, iaitu misalnya seorang lelaki ada mempunyai seorang abdi namanya Mas'ud. Kemudian berikat janji Tuan Mas'ud itu dengan dia. Kata tuannya, hai Mas'ud, aku tetapkan dikau membayar kepadaku RM500 masalan selama 5 tahun. Yakni tiap-tiap tahun boleh kamu bayar padaku RM100 hingga cukup 5 tahun RM500. Maka pada waktu itu lepas kamu daripadaku menjadi merdeka. So ini contoh dia terangkan apa maksud kitabah. So saya ingat setakat ni dulu kita berhenti dekat sini. Kita akan sambung minggu depan tentang kitab ni. Kitab ni tak lama dah sebenarnya. Saya ingat minggu depan habis kot. So kita berhenti dekat situ pasal nak menceritakan tentang kitabah tadi, walaupun tak ada pada zaman kita tak hamba-hamba tadi, tapi sebagai sebagai ilmu dan sebagai ilmu kepada kita, kita saya tertekan tu tadi kita habiskan kitab Bahrul Mahdi itu pada minggu hadapan. Kemudian saya ingat kita akan sambung
Kita akan sama buku yang saya tulis kot. Nah, saya tulis banyak-banyak, saya tak baca, orang lain lagi lah tak baca. Kan? So, setakat itu saja untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat online yang masih lagi setia dengan mendengar celoteh saya di hujung minggu. Kita mengambil berkat dengan menutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.